Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Zuliana binti Muhammad Syukur, calon guru cemerlang bahasa Arab di G52. Hari ini saya akan membentang 10 slide penyediaan pembentangan calon untuk guru cemerlang. Okey, kita bergerak kepada slide yang pertama, iaitu peranan dan impak saya atau calon dalam menjayakan PPPM 2013 hingga 2025. Sebagaimana kita tahu, ada dua aspirasi dalam PPPM, iaitu aspirasi sistem dan juga aspirasi murid. Untuk slide pertama ini saya akan bentang bagaimana saya menjayakan dan peranan saya dalam menjayakan aspirasi sistem, iaitu yang pertama, akses. Saya telah memberikan telefon bimbit, sama ada memberi pinjam atau memberi telefon dan data kepada anak-anak yang berkeperluan agar mereka boleh menggunakan semasa kegunaan cuti sekolah dan ketika PKP PDPR ini. Jadi kesamarataan kepada penggunaan penyampaian ilmu dapat dipelajari untuk semua murid. Dan seterusnya saya memperkenalkan aplikasi ICT baru kepada murid-murid, bagaimana nak membuat video, bagaimana nak membuat Jamboard dan sebagainya, bagaimana membuat sway, bagaimana membuat pembentangan agar murid-murid boleh menggunakan pelbagai aplikasi ini semasa PDPC dan PDPR. Seterusnya untuk equity, saya telah mencipta inovasi ICT K-Sorah Plus Insya kerana dengan inovasi ini pelajar boleh mengetahui jawapan hanya di hujung jari tanpa guru. Guru hanya sebagai pembimbing sahaja. Jadi murid aktif dalam PDPR dan PDPC. Dan seterusnya itu peranan saya ialah project based learning, membuat projek untuk murid-murid dan flip classroom, dan antaranya ialah pelajar-pelajar boleh menghasilkan TikTok berwazan, dan ini menunjukkan pembelajaran abad 21 dapat amalkan kepada pelajar-pelajar, memaksimumkan keberhasilan murid dalam penggunaan wang ringgit. Dan seterusnya ialah yang kualiti. Saya mengadakan kelas tambahan percuma kepada anak didik, terutamanya anak tahfiz yang berdekatan dengan saya dan juga anak-anak B40 agar mereka juga dapat mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Dan saya juga adalah sukarelawan digital JDT dan juga Akademi YouTuber agar pembelajaran murid-murid dapat diteruskan melalui GC, Google Classroom atau site JPNJ, dan dalam Akademi YouTuber saya dapat berkongsi ilmu dengan luas di seluruh Malaysia. Dan yang terakhir iaitu kecekapan, saya boleh membantu sekolah mencapai KPI dan memudayakan inovasi dan kajian tindakan. Pelbagai pencapaian kami terima sama ada dalam kajian tindakan guru dan inovasi murid. Dan saya juga boleh membantu sekolah dalam mencapai sasaran sekolah dalam peperiksaan, sasaran unggul murid dan juga kurikulum. Seterusnya kita bergerak kepada slide yang kedua, iaitu peranan dan impak saya dalam menjayakan PPPM pada aspirasi murid yang 6. Saya menggalakkan murid-murid belajar bahasa Arab, guna inovasi ICT, belajar public speaking, membuat kajian-kajian STEM agar dia merentas kurikulum selaras dengan revolusi 5.0. Hasilnya, impaknya pelajar dapat memperkembangkan potensi mereka dalam pelbagai keadaan pembelajaran. Yang kedua, melatih pelajar-pelajar berfikir dengan cara saya bimbing anak-anak dalam inovasi, dalam syarahan, hiwar, debat bahasa Arab dan juga kebat. Jadi dengan itu saya mampu untuk melahirkan 3 kumpulan emas antarabangsa, 3 kumpulan emas kebangsaan dan 3 kumpulan emas peringkat negeri.
Dan seterusnya, untuk memimpin sebagai penyerash inovasi kajian tindakan, saya latih pelajar-pelajar untuk mengadakan pertandingan inovasi dalam kelab, dan saya juga sebagai naib setiausaha sumur, saya galakkan pelajar banyak membentang, banyak mengetuai program-program dalam berbentuk keagamaan dan juga bentuk-bentuk kepimpinan yang lain. Okey, dan hasilnya ramai pelajar boleh menjadi nukoba kepada rakan-rakannya, guru muda dalam peringkat negeri dan 10 kumpulan inovasi. Okey, seterusnya yang keempat, kemahiran dui bahasa. Saya telah tirangulasikan ataupun saya menggabung jalinkan bahasa Inggeris untuk memahami tata bahasa-bahasa Arab, kerana bahasa Inggeris ni lebih hampir kepada bahasa Arab. Oleh itu, mampu meningkatkan penguasaan murid terhadap subjek bahasa Inggeris juga sebagai bahasa kedua dan bahasa Arab sebagai bahasa tambahan. Dan yang kelima, etika dan kerohanian sebagai naib setiausaha sumur, sebagai murabiah dalam badan usul dan dakwah dan mentor kepada anak-anak. Saya mampu untuk membentuk, mampu untuk mendidik anak-anak dengan etika-etika ilmu rohani yang baik. Dan yang keenam, dalam identiti nasional, saya membimbing anak-anak didik membuat video kemerdekaan yang saya terjemah dalam bahasa Arab. Jadi pelajar-pelajar pun dapat identiti dia sebagai anak Malaysia. Okey, kita bergerak seterusnya kepada slide yang ketiga, iaitu peranan dan impak calon dalam meningkatkan prestasi murid. Okey, dalam peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat kebangsaan, saya adalah guru panel perunding dalam membina modul, dalam membina soalan-soalan bahasa Arab, dalam menilai ujian lisan pelajar dan juga sebagai pemeriksa kertas SPM. Jadi, untuk menyelesaikan masalah pelajar, saya suka membahagikan mereka kepada 4 sasaran atau 4 aras: climber, recovery, walker dan juga sprinter, di mana segala program yang dirancang dan juga intervensinya saya akan menciptanya dan mengadakan program mengikut aras mereka. Contohnya sebagai climber ni, saya menghasilkan inovasi tangan di wazan untuk anak didik, climber untuk memahami konsep wazan, dan juga recovery, inovasi kes saraf plus 2.0, dan juga untuk anak-anak walker dan sprinter saya ciptakan puzzle insya bagi membolehkan mereka menulis karangan yang lebih gramatis, bukan menghafal karangan semata-mata. Jadi impaknya di sini 100% kelulusan bagi anak-anak didik SMK Iskamat, dan juga GPMP yang meningkat setiap tahun, dan peningkatan kualiti A dan tahap penguasaan 5 dan 6 dalam PBD. Untuk slide yang keempat seterusnya, iaitu bukti ataupun analisis keputusan peperiksaan sekolah saya SMK Iskamat dan juga sekolah-sekolah yang telah saya buat penyeragaman. Saya bantu mereka untuk meningkatkan prestasi bahasa Arab. Sebagai contoh, SMK Pahang, SMK Taman Jelutong Kedah dan SMK Munshi Ibrahim Labis. Yang berdekatan, SMK Munshi Ibrahim Labis, saya minta anak-anak didik mereka datang sekolah saya belajar bersama anak-anak murid saya. Mereka dapat bersama-sama sebagai guru muda anak murid saya, jadikan anak murid saya guru muda untuk mereka. Macam SMK Taman Jelutong ni, saya secara maya saya beri segala bahan-bahan yang saya gunakan, dan SMK Pahang banyak saya bantu dari segi modul dan sebagainya lah. Okey, dan seterusnya, nampak kalau kita tengok ni, peratus kelulusan adalah meningkat daripada TOV-nya. Okey. Lepas tu GPMP juga adalah lebih meningkat berbanding TOV dan juga yang sebenar, dan juga meningkat dari segi setiap tahun. Termasuklah sekolah-sekolah yang saya telah buat penyeragaman, peningkatan GPMP yang ketara. Termasuklah saya menggunakan inovasi yang saya perkenalkan kepada mereka. Dan seterusnya, untuk slide yang kelima,
iaitu peranan dan impak calon dalam meningkatkan tahap profesional bidang kepakaran di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan institusi. Saya menerima tawaran daripada UPSI, daripada Kolej Matrikulasi Melaka untuk menjadi hakim bagi pertandingan inovasi dan juga KIK. Jadi dengan ini saya dapat meningkatkan lagi ilmu saya dalam bidang tersebut, ya. Dan seterusnya banyak pembentangan amalan terbaik yang saya jalankan, ya, di peringkat antarabangsa pada tahun 2019, peringkat kebangsaan 2020, di negeri, daerah dan beberapa lagi lah peringkat. Dengan ini apabila kita membentang amalan terbaik, saya dapatlah beberapa ilmu. Bila kita bentang, semakin bertambah ilmu kita. Okay. Dan seterusnya, yang ketiga, saya mencabar diri saya menyertai pertandingan inovasi dan kajian tindakan, dan impaknya saya menjadi guru ikon inovasi 2019 dan saya dianugerahkan Johan Guru Inovatif Kebangsaan 2020. Seterusnya, sebagai pelantikan saya sebagai panel perunding, jurulatih dan sekretariat bahasa Arab, inovasi dan kajian, maka banyaklah bahan-bahan modul, video untuk rujukan guru dan murid. Okey, untuk seterusnya, slide yang ke-6. Bagi slide yang ke-6, peranan dan impak calon dalam meningkatkan tahap profesional dalam bidang kepakaran. Saya juga ada mengadakan seminar pertandingan kajian tindakan dan inovasi di peringkat sekolah. Jadi impaknya setiap tahun ada guru-guru yang mewakili sekolah untuk pertandingan kajian tindakan peringkat daerah, ya. Tahun ini contohnya ada 4 orang guru telah dipilih dalam telah sampai ke peringkat setengah akhir, ya, peringkat akhir untuk pertandingan kajian tindakan. Dan inovasi juga ada. Dan seterusnya, saya juga adalah guru pembimbing inovasi dan kajian tindakan. Saya menyertai pelbagai bengkel webinar peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, dan alhamdulillah PKP ini satu nikmat bagi saya. Banyak peluang saya dapat untuk meningkatkan diri saya dalam ICT. Dan seterusnya, saya menyertai sukarelawan digital, Akademi YouTuber, Cikgu Tube untuk memperluaskan lagi pendidikan dan integrasikan pendidikan dan teknologi. Dan sebagai penceramah, kertas peperiksaan. Okey, seterusnya kita bergerak kepada slide yang ke-7. Slide ke-7 ini iaitu peranan dan impak saya dalam menggalakkan inovasi dalam kalangan murid. Ada 9 inovasi bermula 2018 hinggalah 2021 di bawah bimbingan saya. Saya galakkan pelajar untuk mencipta inovasi dan merujuk kepada guru-guru kimia, dan saya sendiri juga belajar untuk STEM. Walaupun saya guru bahasa Arab, tapi saya suka untuk anak-anak belajar STEM, kerana STEM itu dalam Quran pun banyak ilmu-ilmu STEM. Jadi sebagai 2019, saya adalah 2018 ini penyelaras seminar kajian tindakan, dan saya juga adalah guru pembimbing untuk kumpulan inovasi dan STEM bahasa Arab, STEM sekolah. Dan kejayaan, pelbagai kejayaan telah kami perolehi, emas kebanyakannya, top 10 dalam pertandingan tersebut. Okey, dan seterusnya slide yang ke-8 iaitu peranan dan impak saya dalam menggalakkan inovasi dalam kalangan rakan sebaya. Okey, bermula saya telah, seperti mana tahu tadi, yang saya telah beritahu, saya adalah mula-mula mengasaskan, memudayakan kajian tindakan dan inovasi di sekolah. Jadi hasilnya saya telah, setiap guru kena buat satu kajian tindakan setiap tahun, dan kemudian saya jurnalkan kajian tindakan guru-guruku dalam satu buku. Jadi bila guru-guru melihat kajian mereka dalam jurnal sekolah, semangat untuk buat kajian tindakan lagi tu sangat membara lah. Okey. Seterusnya pada 2019, saya juga banyak membuat pembentangan amalan terbaik, jadi penceramah inovasi daerah dan negeri, dan pada tahun 2020 saya berjaya membimbing satu kumpulan inovasi STEM untuk kumpulan, dan alhamdulillah kami dianugerahkan platinum untuk peringkat daerah, ya. Untuk peringkat negeri kami mendapat tempat yang ke-4. Dan daripada pengalaman yang saya peroleh ini, saya
menjadi tempat rujuk kepada guru-guru, pensyarah dan juga rakan-rakan yang lain menjadi hakim, kajian tindakan dan juga inovasi. Okey, seterusnya dan slide yang ke-9. Slide yang ke-9 inilah peranan dan impak calon dalam merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan negara selaras dengan aspirasi global dan aspirasi kebangsaan. Jadi, peranan yang saya jalankan iaitu saya ialah sebagai pakar rujuk kepada guru-guru bahasa Arab dalam bidang kepakaran saya iaitu bahasa Arab. Saya dilantik dengan panel perunding, JU, peringkat antarabangsa dan wakil Malaysia untuk membentang kajian dan juga inovasi. Dan saya juga adalah mentor kepada rakan-rakan dan anak-anak didik dalam inovasi, KIK dan dalam penyelidikan ilmiah. Dan saya juga adalah pengurus kepada kumpulan inovasi guru, murid. Okey, bagi slide yang terakhir, slide ke-10, peranan dan impak calon dalam merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan negara selaras dengan aspirasi global dan aspirasi kebangsaan. Saya adalah sebagai penyebar ilmu dalam skop yang lebih luas dan global. Itu peranan saya melalui ICT. Kerana saya terlibat dalam ahli pasukan Cikgu Tiub Johor, kumpulan yang pertama. Yang kedua, saya guru sukarelawan digital Johor, tenaga pengajar GC Negeri Johor. Dan yang ketiga, ahli akademi YouTuber dan kelab guru e-didik. Oleh kerana itu, saya dapat berkongsi ilmu bahasa Arab terutamanya kepada anak-anak didik seluruh Malaysia dan juga rakan-rakan sekerja seluruh Malaysia. Dan seterusnya yang kelima, saya sebagai pembentuk peranan saya sebagai pembentuk nilai dan tingkah laku murid-murid. Kerana peranan saya adalah sebagai naib setiausaha Sasia Unggul Murid. Saya jurulatih utama Sumur Negeri Johor dan juga murabbi dan mentor kepada anak-anak. Sentiasa memberi anak sokongan, semangat, nasihat untuk membentuk nilai dan tingkah laku mereka. Dan SMKAS juga atau SMKAS Kamat adalah penanda aras sumur kebangsaan. Dan seterusnya yang keenam, ejen perubah sosialisasi. Jadi saya sebagai penyelas program penampilan diri, satu program dalam sumur dan saya juga adalah penceramah kuliah maghrib. Seterusnya, sentiasa menanamkan nilai murni dalam PDPC dan PDPR anak-anak. Dan yang ketujuh, penyelidik ilmiah dan pengetahuan. Setiap tahun saya akan membuat kajian tindakan sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kajian tindakan. Dan yang kedua, setiap tahun saya mesti berusaha untuk menghasilkan inovasi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Dan impaknya, saya terpilih antara ikon Teknopen yang kedua, Johan Guru Inovatif Kreatif dan kajian tindakan terpilih ke peringkat antarabangsa untuk pembentangan di Yogyakarta. Jadi pembudayaan inovasi semakin meningkat, menurunnya peratus pelajar bermasalah di sekolah. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja pembentangan saya untuk ke-10 slide pada hari ini. Jadi yang baik datang daripada Allah. Mudah-mudahan semua apa yang saya buat hanya kerana Allah Ta'ala untuk memberi manfaat kepada orang lain juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.